Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Habibi dan rakan seperjuangan sekalian. Pada pagi ini, kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk Geografi, Demografi, Ekologi dan Masyarakat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 3 iaitu saya sendiri Muhammad Afizuddin Akmal bin Amir, BP 211606114, Francila Jimin BP 211600575 dan Awang Muhammad Zulfakar bin Muhammad Yusuf BP 211600584. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afizuddin Akmal bin Amir, pemegang kad matriks BP 211600614 ingin menerangkan mengenai geografi. Definisi geografi. Geografi ialah sains sosial yang memfokuskan kepada interaksi manusia dengan yang lain dan persekitaran fizikal yang lain. Menurut ensiklopedia pula, geografi ialah sains ruang dan tempat. Geografi juga merupakan kajian permukaan bumi sebagai ruang dan tempat masyarakat manusia hidup. Perkataan geografi berasal daripada dua perkataan bahasa Yunani iaitu kata nama geo yang bermaksud bumi dan kata kerja grapon yang bermaksud menulis. Dengan mencantumkan kedua-dua perkataan tersebut, orang Yunani telah menciptakan perkataan geographia yang bermakna deskripsi tentang bumi. Pendek kata, objek utama bidang geografi ialah untuk memahami bentuk-bentuk fizikal dan budaya setiap tempat dan berkaitan dengan unsur alam sekitar semula jadi di atas permukaan bumi. Baiklah, asas geografi terbahagi kepada dua, iaitu geografi fizikal dan geografi manusia. Geografi fizikal bermaksud cabang geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi, manakala geografi manusia pula merangkumi aspek ekonomi, politik, kebudayaan, meteorologi, ekologi bumi yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Ini merupakan negara-negara utama di peta dunia. Nama-nama negara yang utama di peta dunia ialah United States of America, Canada, United Kingdom, Rusia, France, Japan, Italy, Egypt, Sweden, Mexico, South Africa, Germany, and Vietnam. Demografi. Apa itu demografi? Definisi demografi. Demografi ialah kajian tentang bilangan dan ciri-ciri sebuah populasi. Ia mengambil berat bukan sahaja dengan bilangan orang yang masuk dalam sesuatu kawasan, tetapi juga dengan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan bilangan mereka bertambah ataupun berkurang. Keadaan penjagaan kesihatan sejauh kawalan kelahiran diramalkan dan ketersediaan makanan dan sumber lain, pengagihan orang antara negara dan wilayah serta pelbagai jenis orang dalam bentuk dan fizikal, mental, budaya serta ciri-ciri mereka. Seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk iaitu faktor kematian. Faktor kematian, angka kematian menurun, maka akan bertambah juga kependudukan kerana angka kelahiran melonjak drastik. Selain itu, faktor fertility tinggi, iaitu kahwin di usia muda. Selain itu, teknologi kesihatan yang canggih. Hal ini akan menyebabkan kadar kesihatan meningkat dan mengurangkan risiko kematian. Faktor migrasi, iaitu perpindahan penduduk dari tempat yang lain ke satu tempat yang lain. Faktor dasar kerajaan, menggalakkan bilangan penduduk ramai untuk pembangunan ekonomi di suatu bandar. Mengapa ramai orang percaya pertumbuhan penduduk adalah masalah? Hal ini dikatakan demikian kerana yang pertama, pertambahan atau pertumbuhan penduduk yang amat pesat sama ada secara semula jadi atau migrasi menyebabkan sumber yang ada tidak mampu menampung bilangan penduduk yang ramai. Kedua,
kemerosotan bekalan sumber alam akibat eksploitasi berlebihan untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah. Ketiga, kemerosotan permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini akan menyebabkan berlakunya apabila kegiatan ekonomi merosot menyebabkan tiada peluang pekerjaan baru diwujudkan. Hai, nama saya adalah Francila Jimin. Saya pemegang kad matriks BP 21160575. Saya akan membentangkan teori Malthus sebentar lagi. Thomas Robert Malthus adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonomi politik yang terkenal. Beliau lahir pada tahun 1766 dan mangkat pada tahun 1834. Karya Malthus yang paling terkenal adalah Principle of Population pada tahun 1793. Pada awalnya, teori Malthus banyak dikagumi karena teori-teorinya yang sangat sesuai dengan pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan makanan. Pada akhirnya, teori Malthus mengundang kritik yang cukup tajam dari kalangan para tokoh kependudukan karena ia kurang memerhatikan kemajuan dunia industri. Di dalam essay on population, menurut Malthus, pertambahan penduduk ini jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Dan Malthus juga berpendapat bahwa bahan makanan ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Namun, nafsu manusia juga tidak dapat ditahan, termasuk nafsu biologis untuk menghasilkan keturunan ataupun anak. Dan jumlah makanan ini juga akan berkurang, maka manusia akan mengalami kekurangan sumber makanan, kemelaratan, dan kemiskinan. Selain itu, Malthus juga telah mengemukakan dua cara untuk mencegah pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah preventive check, yaitu yang bermaksud faktor yang menghambat pertambahan penduduk ataupun dikenali sebagai moral restraint. Yang kedua adalah positive check. Positive check ini pula adalah faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian. Antara cara di dalam preventive check adalah penundaan masa perkawinan, mengawal hawa nafsu, pantangan berkahwin, pengguguran kandungan, dan juga homoseksual, yaitu yang lebih dikenali sebagai gay, lesbian, dan lain-lain. Cara positive check pula adalah bencana alam, wabah penyakit, peperangan, dan pembunuhan. Namun, teori Malthus ini juga telah mendapat kritikan daripada tokoh kependudukan yang lain. Antara kritik yang diterima Malthus adalah Malthus tidak memperhitungkan kemajuan pengangkutan yang menghubungkan daerah antara satu dengan yang lain. Yang kedua, Malthus tidak mengemukakan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Selain itu, Malthus juga tidak memperhitungkan kemajuan teknologi, terutama dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir, Malthus tidak memperhitungkan adanya penurunan kelahiran jika peningkatan ekonomi dan taraf hidup penduduk dinaikkan. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan dari saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Awang Muhammad Zulfakar bin Muhammad Yusuf, berpegang no matriks BP 21160584. Hari ini saya ingin membentangkan tentang ekologi. Apakah itu ekologi? Ekologi ialah cabang sains yang berinteraksi antara benda hidup dengan persekitaran semula jadi. Oke, sebagai contoh, persekitaran semula jadi seperti kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan yang dipenuhi pohon-pohon untuk menjadikan satu tempat tinggal ataupun habitat bagi haiwan-haiwan. Seterusnya ialah human ecology. Human ecology ialah salah satu sebahagian daripada ekologi untuk berinteraksi antara masyarakat dan persekitaran. Okey, ia mempertimbangkan proses untuk masyarakat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekeliling. Okey, sebagai contoh, cara pemakaian,
cara adat, dan cara kehidupan di kawasan tersebut. Ahli ekologi manusia menggalakkan keadaan yang lebih baik untuk individu, keluarga dan masyarakat melalui pencegahan. Yang terakhir ialah ecology balance. Ecology balance is keseimbangan ekologi, iaitu istilah untuk mencapai tahap keseimbangan antara makhluk hidup dengan persekitaran. Keseimbangan ekologi adalah dalam masa yang tertentu dalam ekosistem antara organisma dan alam sekitar untuk mencapai tahap penyelesaian bersama. Sebagai contoh, ekosistem hutan. Ekosistem hutan mempunyai benda-benda hidup ataupun makhluk ataupun haiwan yang hidup di kawasan tersebut seperti harimau, gajah dan sebagainya untuk mencapai tahap penyelesaian bersama. Kesimpulannya ialah geografi, populasi, budaya dan persekitaran semula jadi mempunyai tugas atau kepentingan masing-masing untuk berinteraksi antara satu sama yang lain untuk mencapai tahap keseimbangan. Interaksi ini dapat memberikan kesan kepada keseimbangan ekologi seperti kepupusan populasi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.